got a question from Tan Wee Kiong. Yeah, Tan Wee So Kiong. will be, I have one question. Will be State Assembly will be dissolved in accordance to the Parliament resolution this afternoon. It depends. Okay. For Johor, Sabah, Sarawak and Melaka, there won't be any state election. Okay. Normally, when we have snap election, each voters will have to vote for parliamentary seats and also state seats. But for these four states, there won't be any election for the state seats because they have done it. Melaka dah buat, Johor dah buat, Sabah dah buat, Sarawak also dah buat. But as we all know that Penang, Negeri Sembilan and Selangor, they have already announced that they are not going to dissolve their Oh, they are going to dissolve. Okay. Latest information, even Selangor, Penang and also Negeri Sembilan, they will have their state election together with the general election. So meaning only 4 states, the voters will only see the parliamentary candidate. There won't be any state candidates. Yeah. Okay, one more question. Oh, Negeri Sembilan dengan Selangor. Penang? Ini belum lagi. Penang belum? Oh, Penang no chat. Only Negeri Sembilan and Selangor. Okay, got one more question. Yeah. Where will be PAS going in this election? They are going to heaven. So Kelantan will also dissolve. That's why I told you. Oh, Kelantan tak? Bagus. That's good. So that after this we can concentrate to win back Kelantan, to win back Terengganu. And Kedah. Kedah? Sanusi no chat. He haven't make up his mind yet. So we are not sure whether there will be state election in Kedah or not. Okay, ada soalan lain? Tok, pada bacaan itu dalam kenyataan Kitab Tuanku Ya. Dia Istana Negara keluarkan tu, salah satu ayat tu Agung ada menyatakan dia kecewa dengan politik semasa. Ya. So, pada bacaan itu apa tak agaknya Tuanku kecewa? Sebenarnya tadi dalam mesyuarat Biro Politik, seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Khalid Nordin, PM telah diminta untuk memberikan penjelasan. Dan mengikut Datuk Seri Khalid Nordin, dalam 1-2 hari ini, PM lah orang yang paling layak untuk menjawab. Cuma disebabkan Anwar Ibrahim dah manipulate benda ni. Anwar Ibrahim dah manipulate dengan mengatakan bahawa pilihan raya ini menyebabkan tuanku kecewa. Dan dia cuba memberi gambaran bahawa desakan untuk mengadakan pilihan raya inilah menyebabkan tuanku kecewa. Kalau dia boleh buat andaian begitu, saya nak beritahu, saya pun boleh buat andaian. Saya rakyat biasa, saya boleh buat andaian. Antara kekecewaan, kalau kita baca apa yang ditulis oleh Datuk Seri Pengelola Bijaya, Datuk Seri Fadil, dia mengatakan tuanku kecewa dengan senario politik semasa. Kecewa dengan senario politik semasa. Yang menyebabkan baginda tuanku terpaksa bersetuju untuk membubarkan parlimen demi mewujudkan kestabilan politik. Maknanya, kekecewaan tuanku itu berpunca daripada ketidakstabilan politik.
Apa yang menyebabkan politik ni tidak stabil? Kerana Datuk Seri Ismail Sabri diangkat menjadi Perdana Menteri oleh 114 orang yang sama yang mengangkat Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kenapa tak stabil? Pertamanya kerana mereka ini bukanlah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Mereka, Muhyiddin Yassin diangkat melalui langkah Sheraton. Pintu belakang. Dan bila dia menyerahkan kuasa, dia letak syarat, dia bersetuju untuk berikan kuasa kepada Datuk Seri Ismail Sabri dengan syarat Datuk Seri Ismail Sabri kena mengekalkan kerajaan yang sama. Bila mengekalkan kerajaan yang sama, walaupun Datuk Seri Ismail Sabri pastikan bahawa setiap menteri-menteri ini ada KPI dan sebagainya, kalau ada menteri yang KPI dia buruk sekalipun, boleh tak tukar? Tak boleh, kerana dia hanya mempunyai majoriti 114 orang. Kalau dia tukar seorang menteri tak jadi menteri, orang tu kurang-kurang ada 2 atau 3 orang penyokong, government akan tumbang. Stabil tak? Tidak stabil. Dan sepanjang tempoh ini juga, kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin sendiri mengatakan bahawa jangan sampai saya tekan button. Jangan lupa, Muhyiddin mengugut nak tekan butang. Dan saya yakin pada firasat saya, antara perkara yang menyebabkan tuanku kecewa, bila mana tuanku dah arahkan UMNO PAS GPS bersatu, bergabung bentuk kerajaan, maintain harmoni dan sebagainya. Bila Perdana Menteri mencadangkan untuk membubarkan parlimen, mereka ini boleh bypass Perdana Menteri, hantar surat direct kepada Baginda Tuanku. Bercanggah dengan keputusan Perdana Menteri. Jadi kalau dah Menteri Kabinet 12 orang bercanggah dengan keputusan Perdana Menteri, ada tak kerajaan yang stabil di situ? Tak ada. Maka itu sebabnya Baginda Tuanku merasakan bahawa Baginda terpaksa bersetuju dengan cadangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi membolehkan sebuah kerajaan yang stabil diwujudkan melalui proses menyerahkan kembali kuasa di tangan rakyat untuk menentukan siapa yang patut diangkat menjadi kerajaan. Ini tafsiran saya. Saya yakin tafsiran saya ini ramai yang akan setuju. Sebab bukti-bukti dia ada. Siapa yang menyebabkan kerajaan ini tidak stabil? Okey? Kita memang betul kita nak pilihan raya cepat. Kalau tak buat pilihan raya, nak kena tahu Jabatan Meteorologi sudah pun memberikan briefing kepada Baginda Tuanku. Dan Baginda Tuanku dimaklumkan bahawa angin monsun timur laut ini akan bermula pada minggu ketiga. Selepas minggu kedua tu dah mula akan berlaku. Dan dia boleh berlarutan sampai bulan Mac, bulan April tahun depan. Dan dalam keadaan global warming dengan keadaan cuaca yang tak menentu, kemungkinan besar lepas April pun kadang-kadang boleh banjir, kadang-kadang boleh hujan, kadang-kadang boleh ribut, kadang-kadang juga boleh kemarau. Dengan masalah peperangan di Ukraine dengan Rusia, dengan masalah shortage of food ataupun kekurangan bekalan makanan, masalah kenaikan harga barang, masalah ringgit Malaysia yang merosot, sudah pastilah Baginda Tuanku merasakan perlunya sebuah kerajaan yang stabil bagi membolehkan kerajaan Malaysia ini ada satu pasukan yang kuat untuk mengatasi semua masalah yang bakal melanda Malaysia pada tahun depan. We got to solve this problem now. Bila kita dah ada strong government, dah ada satu pasukan yang kuat, maka pasukan ni boleh memberi tumpuan untuk menyelesaikan masalah. Bukan hanya memikirkan tentang nak buat pilihan raya, tentang nak menikam satu sama lain. Formula mengarahkan ataupun mencadangkan supaya musuh-musuh politik berpakat
Sama macam suruh musuh yang mimpi lain-lain tidur satu bantal. Formula ini dah terbukti gagal. Itu pun mungkin kekecewaan baginda tuanku. Mungkin. Kan? Baginda ingat bila minta supaya Pakatan Harapan bekerjasama dengan Perdana Menteri tanda tangan perjanjian apa dipanggil CSA, maka akan damai. Rupanya yang berpakat bentuk kerajaan ni saling menikam satu sama lain. Yang ni mungkin tuanku kecewa. So betul lah solution dia ialah kalau korang masih nak bergaduh, tak ada jaminan korang ni semua akan berbaik, maka tak apalah, kita serahkan balik pada rakyat, biar rakyat tentukan. Kalau rakyat nak cuba try test Pakatan Harapan lagi sekali, atau rakyat nak merasa tak cukup puas duduk 18 bulan dalam rumah, di lockdown oleh berapa lockdown negara, nak merasa lagi, bagilah undi pada Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Maka ketidakseimbangan politik akan berterusan, dan masalah ekonomi, masalah rakyat, kita tak boleh beri perhatian untuk menyelesaikannya. Okey? Betul. Sikit. Tok. Negeri-negeri yang tak nak bubar ni, Tok, adakah apa kesan langsung daripada rakyat tu? Dan adakah ia menyusahkan rakyat di sini tu? Sebab dia mungkin kena keluar. Dia pertamanya, kesan langsungnya ialah kita akan berbelanja 2 kali. Kalau dia sekali serentak, contohnya Negeri Sembilan buat serentak, Selangor buat serentak, maka bila orang pergi mengundi ahli parlimen, dia boleh undi sekali ahli Dewan Undangan Negeri. Kira pun waktu yang sama, tak ada kos tambahan. Cuma kos tambahan cetak kertas undi. Kalau buat berasingan pun tetap kena cetak juga. Tetapi kos untuk mengatur pilihan raya, sewa dewan, sewa tu, sewa jentera, dia akan jadi 2 kali ganda. Dan bila buat serentak satu negara, kos dia akan lebih jimat.